السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Terjemahannya, wa asirru, dan kamu perlahankanlah qawlakum, perkataan kamu, percakapan kamu ataupun pertuturan kamu, ataupun ijharu, kamu kuatkanlah, bihi, dengan perkataan tersebut. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, alimun, maha mengetahui, bidhati, dengan empunya, as-suduri, hati-hati. Jadi pertama sekali persoalan yang kita boleh bincangkan ialah apakah kaitan ataupun hubungan ayat ke-13 dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi di dalam tafsir dinyatakan bahawa dalam beberapa ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa menyatakan tentang keadaan orang kafir yang berada di dalam neraka. Maksudnya mereka tadi berdialog dengan malaikat penjaga neraka dan akhir sekali berlaku penyesalan di dalam neraka tersebut. Jadi pada ayat sedang kita bincangkan ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan sebelum mereka tadi masuk ke dalam neraka di akhirat, bagaimanakah kelakuan mereka semasa berada di dunia. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala ingin menyatakan ungkapan mereka di dunia, itulah yang menyebabkan mereka tadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan persoalan kedua yang boleh kita bincangkan ialah tentang asbabun nuzul ataupun sebab penurunan ayat secara khusus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya ayat ni, ayat yang ke-13 ni, diturunkan pada kafir musyrikin. Sesungguhnya mereka tadi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutuk baginda sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan perkara-perkara yang tidak elok, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengkhabarkan perkataan tersebut. Apa saja perkataan buruk yang mereka cakap tadi, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka tadi berkata, sekiranya kita bersembang dan kita bercakap dengan suara yang kuat mengutuk Nabi Muhammad SAW, nescaya perkataan kita akan didengari dan disampaikan kepada Nabi. Jadi mereka berkata, bermula daripada sekarang, kita akan bercakap sesama kita secara berbisik-bisik. Maka dengan sebab sangkaan mereka, Allah Ta'ala tidak mengetahui perkataan mereka sama ada secara terang-terangan ataupun berbisik-bisik tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat yang ke-13 ini menyatakan bahawa sekiranya kamu tadi menghina Nabi Muhammad dengan suara yang kuat, ataupun kamu menghina Nabi Muhammad SAW dengan berbisik secara perlahan-lahan, bahkan sekiranya kamu tadi berbisik di dalam hati kamu secara bersendirian,
mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui tentang perkara tersebut. Jadi itu adalah soalan kedua yang boleh kita bincangkan, iaitu sebab nuzul ayat ataupun apakah sebab yang dinyatakan oleh ulama tafsir tentang perkara yang menjadi sebab penurunan ayat di awal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan ketiga yang nak kita bincangkan ialah daripada sudut apakah perkara yang nak dibincangkan sekarang ni daripada ayat ni. Maksudnya ayat ni dia menekankan tentang satu perkara, iaitu qaulakum. Qaulakum ni bermaksud percakapan. Percakapan yang kita tuturkan sehari-harian. Dan dalam ayat yang ke-13 ni Allah Ta'ala menyamakan sama ada kamu bercakap dengan kuat, ataupun kamu bercakap berbisik, ataupun kamu menulis perkataan-perkataan tersebut, ataupun kamu menghantar surat mesej ataupun seumpamanya, kesemuanya dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nak dibagi tahu daripada ayat ni ialah tentang bahaya kebinasaan yang dibawa oleh lidah manusia. Maksudnya sebagaimana kita maklum dalam peribahasa Melayu dinyatakan bahawa kerana mulut badan binasa. Maksudnya mulut inilah yang menyebabkan badan tuan mulut tadi akan binasa disebabkan percakapannya yang tidak dijaga. Dan nak dibagi tahu juga bahawa percakapan seseorang tadi itulah sebenarnya perkara yang tersirat di dalam hatinya. Maka dinyatakan bahawa al-lisan turjumanul qalb. Sesungguhnya lidah manusia tadi ialah yang menterjemahkan apa yang berada di dalam hatinya. Maka oleh sebab itulah apabila kita mula ingin masuk di atas sirat mustaqim, yang kita doa setiap hari, ihdinas siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim tadi. Apabila kita ingin masuk ke dalam sirat mustaqim, maka pantang yang pertama sekali yang mesti kita amalkan atau yang mesti kita usahakan ialah as-samtu, iaitu diam. Maka seolah-olah dinyatakan di dalam tafsir, maksudnya diam tadi amat dituntut. Dan dimaksudkan dengan diam tadi tu ialah kita berhenti daripada mempertahankan kehendak nafsu syahwat. Kan maksudnya manusia tadi sekiranya dikutuk ataupun ditegur, maka dia akan melenting. Dia akan menolak segala teguran manusia. Apa saja yang orang nasihatkan, dia akan melenting. Dia tidak menerimanya. Maka sekiranya kita tak boleh menerima nasihat dan kita tadi tak boleh merendahkan diri kita, maka susah untuk kita berjalan di atas sirat mustaqim. Maka adab yang pertama sekali ialah as-samtu, diam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya lidah tadi ialah satu ciptaan yang amat penting yang perlu dijaga oleh manusia. Kerana sekiranya manusia tadi tidak memerhatikan lidahnya ataupun tidak menjaga lidahnya, bahkan dia tadi membiarkan lidahnya dengan apa saja kehendak yang dia ingin cakapkan, maka dia sebenarnya samalah seperti binatang yang tidak mempunyai penjaga. Dan Sayyidina Ali juga berkata, sesungguhnya manusia tadi, kebaikan manusia ataupun kesempurnaan manusia tadi tersirat di bawah lidahnya, daripada percakapannya, daripada tutur katanya. Maka sebab itulah kita juga dalam bangsa Melayu kita ada kata bahasa ialah jiwa kepada bangsa tersebut. Maksudnya daripada bahasa tadilah kita dapat mengetahui jiwa sesuatu bangsa. Sekiranya bahasa yang tadi kasar, maka merujuk kepada jiwanya yang kasar. Dan sekiranya bahasa tadi halus, beradab sopan, bersopan santun, kita menunjukkan kepada kehalusan jiwanya. Jadi Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya setiap individu tadi diperhatikan daripada sudut apa yang diungkapkan oleh lidahnya. Bukan kita perhatikan seseorang tadi pada pakaiannya. Maksud semata-mata berpakaian seperti ulama, maka dia tadi menunjukkan kedudukan yang tinggi. Maka yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali yang dia ambil kira ialah hati ataupun lidah percakapan seseorang tersebut. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, as-samtu hikmatun. Sesungguhnya diam tadi, maksud diam dari zahir dan batin tadi ialah hikmah, satu kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, dan amat sedikit orang yang melakukannya. Maksud kita lebih suka bercakap, kan, kita lebih suka komen, kan, kita lebih suka mengkritik. Dan yang paling kita takut sekali, kita bercakap satu kalimat menyebabkan binasa seorang tersebut seumur hidupnya.
Dan boleh jadi juga ada seorang manusia yang bercakap dengan satu kalimat sahaja, tetapi dikurniakan dengan kebaikan seumur hidupnya. Dan itu sebab itulah di dalam ayat yang ke-13 ni, Allah Ta'ala nak beritahu, ahli neraka duduk di dalam neraka disebabkan oleh qaul, percakapan mereka yang tidak baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi nak dia beritahu kepada kita, maksudnya arahan daripada ayat itu ialah disuruh kita tadi supaya berlatih mendiamkan diri, kan, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia meletakkan batu di lidahnya, di dalam mulutnya selama 2 tahun, kan, untuk dia tadi melatih lidahnya. Apabila nak bercakap, dia akan diam dulu. Maksud tengok adakah perkara yang ingin aku cakapkan ini bermanfaat ataupun tidak. Kemudian persoalan yang keempat yang kita boleh bincangkan ialah lafaz as-sudur. Maksudnya Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala tadi maha mengetahui bidhatis sudur, dengan Tuhan yang mempunyai as-sudur. Jadi sudur ni kita boleh terjemahkan dengan bahasa Melayu dengan lafaz dada. Maksudnya bahagian yang paling luar ni, ini diistilahkan sebagai as-sadr, dada. Jadi dalam Quran dia ada beberapa lafaz yang merujukkan kepada anggota yang berada di bahagian dada manusia ni. Jadi lafaz yang paling asas yang kita sedang bertemu sekarang ni adalah lafaz as-sadr. Jadi lafaz sadr, sekiranya kita merujuk kepada kitab yang tulis oleh Al-Hakim At-Tirmizi radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang perbezaan antara beberapa lafaz di dalam Al-Quran. Jadi pertama sekali apabila disebut lafaz sadr, dia merujuk kepada lapisan hati yang paling luar sekali, yang diistilahkan sebagai tempat duduknya nafsu amarah. Pada sadr inilah tempat wujudnya segala syahwat, tempat wujudnya segala hajat nafsu, tempat wujudnya segala sifat jahat. Dan kalau kita andaikan, maksudnya dalam kitab Hakim Tirmizi tadi, dia kata sikit nak diandaikan bahagian sadr tadi, dia sama seperti mata putih kita ni jika nak dibandingkan dengan mata hitam. Jadi mata putih tu diibaratkan sebagai bahagian yang paling luar daripada bahagian mata. Jadi bahagian hati ni, lapisan yang paling luar diistilahkan sebagai as-sadru, tempat nafsu amarah dan tempat bisikan syaitan. Jadi di dalam sikit, maksudnya sekiranya di bahagian lapis yang lebih dalam, barulah diistilahkan sebagai al-qalbu, hati. Dan hati tadi ialah tempat kepada nafsu al-lawwamah. Jadi hati tadi diibaratkan seperti bahagian hitam yang ada pada mata manusia tadi. Dan dia kata pada tempat sadr tadi, di situlah tempat sepatutnya terzahir nur Islam. Dan pada bahagian qalb yang di dalam tadi tu, di situ sepatutnya tempat terzahirnya nur al-iman. Dan qalb tadilah yang diistilahkan sebagai buta ataupun boleh melihat di dalam Al-Quran. Kemudian sekiranya kita pergi lebih dalam lagi daripada qalb tersebut, maka dia merujuk kepada lafaz al-fuad. Lafaz fuad tadi dia merujuk kepada retina mata, tempat bukaan tutup mata tadi. Dan situlah tempat nafsu mulhamah, nafsu yang sudah baik, yang sudah mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hakim Tirmizi mengatakan bahawa di situlah tempat dikurniakan dengan ma'rifah, mengenal Allah. Dan pada situlah dia mula memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itulah dia akan berasa takut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia berasa amat takut kepada segala dosa-dosa ni yang akan datang. Dan terakhir sekali, lapisan yang paling dalam diistilahkan sebagai al-lubbu, yang diistilahkan sebagai ulul albab. Dan pada tempat al-lub tadi adalah tempat nafsu mutmainnah. Maksudnya di situlah Allah Ta'ala campakkan cahaya tauhid, kan, cahaya keesaan. Dan Imam Hakim Tirmizi berkata di situlah tempat nurul atam, cahaya yang paling sempurna, was-sultanul a'zam. Dan di situlah penguasaan, tempat yang paling besar sekali, iaitu berada di dalam al-lub, maksudnya lapisan hati yang paling dalam. Dan apabila Allah Ta'ala berkata, menceritakan tentang orang kafir, tidak, apabila Allah menceritakan tentang orang kafir, Allah gunakan lafaz as-sudur, maksudnya lapisan hati yang paling luar sekali, menunjukkan kepada seseorang tadi ditimpa dengan kekufuran disebabkan oleh ketaatan kepada syahwat, kan, ketaatan kepada bisikan syaitan, dan kerana dia tadi berkekalan, kan, berada di dalam nafsu amarah tadi. Dan sebagai penutupnya kita bincangkan apakah yang nak disampaikan ataupun apakah tujuan ayat ni dinyatakan. Maka Imam Al-Qushairi menyatakan dalam tafsirnya bahawa sesungguhnya apabila Allah Ta'ala berkata wa asirru qawlakum aw jaharu bihi,
innahu alimun bidzatis sudur, maka dia menyatakan bahawa khawwafahum bi'ilmihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menimbulkan rasa takut kepada manusia bi'ilmihi, dengan sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang nak kita bincangkan daripada awal, bahawa sesungguhnya surah Tabarak ni dibaca setiap malam, kerana dalam surah Tabarak ni ada banyak ayat yang merujuk kepada at-takhwif. Takhwif tu maksudnya Allah Ta'ala ingin mencampakkan rasa ketakutan ke dalam diri manusia. Kemana sebagainya kita dah bincang. Ketakutanlah yang akan membawa seseorang tadi kepada ibadat. Al-khawf tadi tu. Wa nadabahum ila muraqabatihi, dan Allah mengajak mereka untuk muraqabah, memerhatikan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang lebih lagi tersembunyi daripada itu. Dan wa yasma'ul jahra, dan Allah mendengar sama ada kamu bercakap dengan kuat, wa najwa, dan Allah mengetahui sekiranya kamu tadi berbisik-bisik. Dan difahami juga daripada ayat tadi bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sama ada kamu bercakap dengan kuat ataupun kamu tadi bercakap dengan perlahan. Jadi asal ayat ni ditujukan kepada orang kafir. Maksudnya orang kafir yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tadi dicampakkan ke dalam neraka di akhirat. Tapi dalam tafsir dinyatakan juga bahawa ayat wa asirru qaulakum, sama ada kamu menguatkan suara ataupun kamu merendahkan suara, ayat ni juga ditujukan kepada keseluruhan orang Islam. Maksudnya di samping walaupun di awal ayat tadi diturunkan kepada orang kafir, tapi dari segi umum makna ayat tersebut dia ditujukan kepada keseluruhan umat Islam, dan termasuklah kepada diri kita sendiri. Maksudnya seolah-olah Allah nak kata kepada kita, sama ada kamu bercakap dengan kuat ataupun kamu mengangkat suara ataupun kamu merendahkan suara, sesungguhnya Allah Ta'ala kata benda tu sama je. Sebab wa asirru qaulakum, arahan pertama, awijharu bihi, dan arahan kedua ini dipanggil arahan dalam bentuk at-taswiyah. Taswiyah ni maksudnya kedua-dua keadaan tadi sama. Jadi apabila mengangkat suara ataupun tidak mengangkat suara, itulah dua-dua keadaan yang sama. Maka apakah yang diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala? Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang di dalam hati. Jadi itulah tempat yang nak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada situ bahawa sememangnya kita tadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah. Kita membaca Al-Quran, maknanya kita bertasbih, kita bertahmid, maksud kita bertakbir, apa saja ucapan dengan lidah. Tapi dalam masa sama ketahuilah bahawa sesungguhnya kesemua ucapan yang berada di lidah hanya diambil kira apabila disertakan dengan bidzatis sudur, dengan hati yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ nak diajarkan kepada kita bahawa bukanlah dengan semata-mata kita bercakap, dengan semata kita berceramah, ataupun dengan semata-mata kita tadi menasihatkan manusia, ataupun kita tadi membaca Al-Quran, maka perkara tersebut diterima di sisi Allah. Dan yang paling penting sekali adalah kita tadi berdoa. Yang berdoa ialah satu ibadat. Berdoa yang merupakan ibadat tadi, sekiranya tidak disertakan dengan hati yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut tidak diterima sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. Jadi begitulah juga segala amalan-amalan yang lain. Semua amalan yang berkaitan dengan lidah, dia mestilah dihubungkan dengan hati manusia. Kan mestilah hati tadi bersama-sama dengan lidah beribadat. Dan lidah dia ada cara ibadat yang tersendiri, kan, seperti bercakap, membaca, menghurai dan seumpamanya. Tetapi apakah ibadat hati tadi? Ibadat hati ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirujuk daripada ayat ni bahawa jangan semata-mata kita tertipu dengan lidah kita bercakap. Bahkan yang nak diambil kira di sisi Allah ialah hati tadi, adakah hati tadi bersama-sama beribadat. Jadi sekiranya kita dah khatam Quran banyak kali, kan, kita dah boleh membaca Quran dengan sedap, dengan suara yang berlagu dan seumpama, maka jangan kita kata maka dah selesai. Dengan semata-mata ibadat di lidah, maka kita menyangka bahawa perkara tersebut telah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala tidak mengambil kira melainkan apabila disertakan dengan as-sudur, hati manusia. Itu perkara pertama ataupun perkara kedua yang kita boleh bincangkan. Maksudnya faedah pertama ayat ini ialah Allah Ta'ala ingin menimbulkan rasa gerun kepada kita. Faedah kedua ialah Allah Ta'ala ingin memberitahu bahawa semata-mata amalan lidah
tidak diterima melainkan mestilah disertakan dengan ibadat hati manusia sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Dan perkara ketiga pula yang kita boleh bincangkan, faedah daripada ayat ke-13 yang sedang kita baca ni ialah daripada sudut jangan sekali-kali kita menggunakan lidah kita mengutuk manusia lain. Kerana ayat ini diturunkan secara khusus kepada kaum musyrikin yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kerana di zaman mereka, orang yang membawa kebenaran, orang yang membawa al-haq tadi ialah Nabi Muhammad SAW. Tetapi di zaman kita ni, sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menggunakan lidah kita mengutuk mereka, merendah-rendahkan mereka ataupun mempersenda-sendakan mereka. Jadi dinyatakan dalam tafsir Al-Bahrul Madid, dinyatakan bahawa awliyaullah ayatun min ayatillah. Sesungguhnya wali-wali Allah ialah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat agung. Sesiapa yang mempersenda-sendakan mereka, merendah-rendahkan mereka, maka sesungguhnya dia tadi telah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Petafsir tadi berkata, mana-mana tempat yang terdapat manusia tadi mengingkari wali-wali Allah, ataupun ada manusia yang mempersendakan guru-guru, sama ada wali tadi masih hidup ataupun wali-wali yang telah meninggal dunia. Maksudnya ada majlis dibuat untuk merendahkan Imam Ghazali, ada majlis dibuat untuk merendahkan Imam Syafi'i, ataupun ada manusia yang bercakap dan merendahkan imam-imam tarekat, maka dalam tafsir dia kata yajibul firaru minhu, wajib kita lari daripada majlis tersebut. Kerana majlis tadi ialah tempat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat kebinasaan. Jadi dia kata fa inna luhumal awliya sumumun qatilah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya daging-daging wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah racun-racun yang amat berbahaya yang membunuh. Maknanya, sekiranya kita mengumpat mereka, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, maka sebagaimana dinyatakan dalam ayat Quran, adakah kamu ingin memakan daging saudara kamu? Dan apabila kita mengumpat manusia biasa, kita memakan daging ini. Tapi sekiranya kita mengumpat wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan memakan daging wali-wali Allah tersebut, dan daging mereka tadi ialah racun yang akan membunuh hati orang tersebut, yang akan menyebabkan hatinya amat susah lagi nak bertaubat kembali kepada Allah. Jadi nyatakan dalam tafsir, sesiapa yang mengutuk wali-wali Allah tadi, al-la'natu ala man yaqa'u fihim hasilah. Sesungguhnya laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas orang yang mengutuk kekasih-kekasih Allah pasti berlaku. Jadi sesiapa yang duduk bersama-sama dengan orang yang menghina wali Allah Ta'ala tanpa keuzuran, maka dia dihukumkan bersama-sama mengutuk, dan dia tadi akan digolongkan, akan ditimpa dengan kemurkaan daripada Allah. Dan siapa yang lari, maksud daripada tempat tersebut, daripada majlis tersebut, kana minan najin, dia dari kalangan orang yang terselamat. Wa man ankara ala man yaqa'u fihim kana minal mujahidin. Dan siapa yang mempertahankan wali-wali Allah, mempertahankan Imam Ghazali apabila mereka tadi dikutuk, mempertahankan Imam Syafi'i apabila ada manusia yang ingin merendahkan mereka, kana minal mujahidin, maka sesungguhnya orang tersebut ialah dari kalangan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu beberapa nasihat kan daripada ulama yang dinyatakan dalam tafsir mereka. Dan kemudian sebagai penutupnya, kita rujuk juga kepada tafsir tersebut. Tafsir Al-Bahrul Madid tadi dinyatakan bahawa al-ulama'ul billah, ketahuilah bahawa sesungguhnya ulama, mereka yang mengenal Allah, mereka yang menyeru kepada Allah, mereka ialah pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Apa saja yang telah dikatakan kepada asal, maknanya kepada Rasul-Rasul, sebenarnya Rasul tadi di zaman Nabi Muhammad SAW dituduh dengan tukang sihir, pengelipu lara, berbagai tuduhan gila dan sebagainya dituduh kepada Nabi Muhammad SAW, maka tuduhan tersebut juga akan dituduh kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi saya bacakan terjemahan tafsirnya. Maka dinyatakan dalam tafsir, maka pada setiap zaman akan wujud manusia yang mengingkari kekasih-kekasih pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW dan menuduh mereka dengan pelbagai tuduhan seperti tukang sihir, gila dan seumpamanya. Jadi kewujudan sekumpulan manusia yang mengutuk kekasih Allah, itulah salah satu daripada kejadian sunnatullah yang telah berlaku. Cuma dikata sesungguhnya
pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qadami nabiyihim, mereka di atas ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kumpulan ataupun banyak kabilah-kabilah Arab yang tidak menerima dakwah baginda, bahkan sebahagian daripada mereka menyakiti baginda. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mendoakan agar Allah Ta'ala membinasakan mereka seluruhnya. Jadi itulah tanda rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tadi mengganggu, yang tidak mengganggu urusan penyebaran agama tadi. Jadi nyatakan dalam tafsir ni, sesiapa yang menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, pewaris Nabi Muhammad, la yu'ajalu lahum bil uqubati fil ghalib. Maka pada zahirnya, kebiasaannya kita tengok tiada apa-apa hukuman yang Allah Taala timpakan kepadanya. Tetapi hukuman tersebut boleh jadi berlaku pada batin orang yang menghina wali Allah tadi. Jadi kita dapat tengok manusia dengan berani kan bercakap, menghina kekasih Allah, menghina Imam Ghazali, menghina Imam Abu Hasan Syazili. Tapi kita tengok orang tadi hidup seperti biasa, kan, bekerja seperti biasa, akhir sekali meninggal dunia seperti biasa. Tapi dikatakan ketahuilah bahawa ada hukuman yang ditimpakan kepada batin orang tersebut. Seperti kaqaswatil qulub, hati yang amat keras. Wal khizlan, maksudnya tidak diberikan taufik. Wasyukuk, dan sentiasa dalam syak wa sangka. Wal auham, dan sangkaan-sangkaan yang buruk. Jadi itulah sifat, maksudnya disebabkan Nabi sendiri apabila dia tadi dikutuk secara khusus maka tidak disegerakan hukuman, maka begitulah juga al-arifun, maksudnya pewaris-pewaris Nabi. Dia kata berbeza sekiranya az-zuhad, kan, maksudnya ahli-ahli ibadat ataupun orang-orang soleh yang biasa yang bukan pewaris-pewaris tadi, faman azahum, siapa yang menyakiti mereka, ujila bil uqubati, akan disegerakan dengan hukuman fil ghalibi, pada kebiasaannya, linaqsi kamalihim, kerana sifat kesempurnaan mereka masih belum sempurna, dan sifat dan makrifat mereka tadi masih belum cukup luas untuk memaafkan manusia tadi. Jadi itulah perbezaan pewaris-pewaris kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari mereka dan mengutuk mereka tadi amat bahaya, kerana dia akan menyebabkan kerosakan batin manusia. Tetapi disebabkan mereka tadi ialah lambang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaannya zahir manusia tadi tidak ditimpakan dengan musibah. Dia berbeza dengan orang yang bukan pewaris-pewaris Nabi Muhammad dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan ahli ibadat. Mereka juga diganggu, kan, mereka juga dihina, kan, mereka juga disakiti. Tetapi siapa yang menyakiti mereka, kebiasaannya akan ditimpa dengan hukuman serta-merta di dunia, di samping hukuman di akhirat. Dan itu beberapa perkara yang boleh kita bincangkan daripada ayat ke-13 yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi. Sama ada kamu rendahkan suara kamu ataupun kamu zahirkan suara kamu, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui tentang apa yang berada di dalam hati kamu. Jadi moga-moga apabila kita mendengar ayat yang ke-13 ni, maka kita lebih lagi berhati-hati apabila kita nak bercakap dengan lidah kita, terutamanya apabila kita nak bercakap tentang orang lain. Sama ada orang tadi telah meninggal dunia, ataupun hidup dengan kawan kita, ataupun saudara mara, ataupun kerana dia khawatir percakapan tadi akan dihukumkan sebagai mengumpat ataupun menghina. Dan lebih bahaya lagi sekiranya kita nak bercakap tentang ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, maka yang lebih selamat ialah kita memuji mereka, berterima kasih kepada mereka, kerana mereka ialah manusia yang berjasa menyebabkan kita boleh beribadat, kita boleh semayang, kan, kita boleh mengenal agama Islam pada hari ini. Sahabat-sahabat Nabi SAW itu lebih baik daripada kita tadi mengutuk ataupun bersangka buruk kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah Taala menyelamatkan kita daripada kerosakan lidah kita sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.